Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kita digemparkan sekali lagi dengan pendedahan dan juga siasatan terhadap Ismail Sabri Yaakob. Hari ini disahkan, Ismail Sabri Yaakob sekali lagi disahkan sebagai suspek dalam siasatan rasuah dan penggubahan wang haram. Rupa-rupanya, siasatan terhadap Ismail Sabri Yaakob bukan hanya sekadar penemuan 170 juta ringgit wang tunai dan juga longgokan jongkong emas tulin bernilai lebih 16 kilogram dan juga himpunan gorombolan peralatan barangan kemas emas yang juga dianggarkan bernilai amat luar biasa. Rupa-rupanya bukan sekadar disiasat kena penemuan itu, tetapi adalah suspek dalam siasatan rasuah dan penggubahan wang haram. Sebelum kita teruskan, bagi mereka yang ada masalah gout, jangan lupa tekan butang produk ini. Karena saya bukan jual obat, tapi mau kongsi dengan Anda, produk yang terbaik boleh membantu untuk menyegarkan, melegakan penyakit gout Anda. Obatnya sangat murah dan stok masih terhad. Cepat beli sebelum habis. Untuk persediaan rayalah. Oke. Baik saudara-saudara sekalian. Selama ini ramai yang menyangka bahwa Ismail Sabri Yaakob hanya disiasat kena kes yang kecil, rupa-rupanya suspek dalam siasatan rasuah dan penggubahan wang haram. Ada yang tertanya-tanya. Mereka kata, kenapa Ismail Sabri Yaakob yang hanya menjadi Perdana Menteri sesingkat itu boleh menjadi suspek dalam siasatan rasuah dan penggubahan wang haram? Mereka tertanya-tanya, kalaulah tempo masa yang lebih lama Perikatan Nasional memerintah bersama dengan Ismail Sabri Yaakob, agak-agaknya kata mereka berapa dahsyatnya pendedahan yang mungkin akan diketahui oleh rakyat. Hari ini sekali lagi Ismail Sabri Yaakob hadir ke SPRM untuk kali ke-6. Jadi pertanyaan yang lebih panjang lagi ialah berapa kalikah Ismail Sabri Yaakob akan datang lagi untuk siasatan? Berapa ribukah dokumen yang perlu disahkan sehingga sudah kali ke-6? Kata mereka, alang-alang lebih baik tahan reman sajalah, kata netizen. Tetapi harus diingat, tahanan reman itu bukannya mudah seperti petik jari dan tiada keperluan sebenarnya untuk menahan reman Ismail Sabri Yaakob. Bukan pun dia melarikan diri, dia tak akan kemana-mana lah kan. Baiklah, Saudara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyoal siasat bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk kali ke-6 hari ini. Ismail yang juga ahli Parlimen Berat tiba di Ibu Pejabat SPRM pada 9.54 pagi tadi. Agensi anti rasuah itu sebelum ini dilaporkan berkata pihaknya menyoal siasat bekas Perdana Menteri itu sebagai suspek dalam siasatan terhadap 4 bekas pegawai kanannya. Beliau pertama kali dipanggil untuk soal siasat pada 19 Februari, 9 hari selepas mengisytiharkan hartanya kepada SPRM. Bekas naib Presiden UMNO itu disoal siasat oleh SPRM sebagai suspek berhubung siasatan rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan 4 pegawai kanannya. SPRM sebelum ini berkata, kira-kira 170 juta ringgit tunai dan 16 kilogram jongkong emas bernilai jutaan ringgit dirampas dalam serbuan di kediaman 4 pegawai terbabit dan 3 premis lain yang dipercayai digunakan sebagai safe house. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki memaklumkan agensi itu menahan reman seorang pengurup wang bagi membantu siasatan kes melibatkan Ismail Sabri namun dilepaskan selepas mengadu sakit jantung. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Ini pendedahan paling menarik mengejutkan kita berlaku di dalam rayuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman di Mahkamah Rayuan hari ini. Wah, adakah Syed Saddiq akan dimasukkan penjara atau tidak? Ini ceritanya. Keterangan saksi utama terhadap Syed Saddiq demi puaskan SPRM. Tajuk ini saja menarik perhatian kita. Mengapa sampai ada keterangan saksi utama terhadap Syed Saddiq demi memuaskan SPRM, demi puaskan SPRM? Apa kaitan keterangan saksi utama ini dengan pasukan SPRM?
Sebelum kita teruskan, siapa yang ada masalah kencing manis, gout, dan tinggi darah, saya tak jual produk, saya hanya kongsi dengan Anda semua. Beli atau tidak terpulang pada Anda. Ada produk dalam bag ini, cepat tekan untuk mengetahui mana satu yang sesuai untuk Anda. Ramai sudah yang beli, ramai sudah yang menikmati keselesaan selepas menggunakan produk ini. Mereka kata bagus dengan harga yang sangat murah, mampu milik, dan lebih penting lagi stoknya terhad sepanjang bulan Ramadan ini dan Syawal nanti. Stoknya ada terhad. Jadi beli cepat sebelum kehabisan dan paling penting untuk persediaan raya nanti menjelang Syawal kan. Nanti raya bolehlah bergerak bebas sebab tidak ada gaut. Macam itulah ceritanya. Sediakan payung sebelum hujan. Mahkamah Rayuan hari ini diberitahu bahwa seorang saksi utama pendakwaan berada dalam tekanan untuk memberi keterangan terhadap ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdurrahman, demi memuaskan hati SPRM. Peguam bekas Menteri Belia dan Sukan itu, Hisham Teh Pok Tek, berkata, beliau berhujah demikian hari ini ketika rayuan untuk mengedepikan sabitan bersalah serta hukuman terhadap anak guamnya dalam kes penyelewengan melibatkan dana RM 1.12 juta Sayap Pemuda Bersatu Armada. Hisham menegaskan bahawa bekas penolong bendahari Armada Rafiq Hakim Razali yang merupakan saksi pendakwaan ke-13 tidak boleh dianggap saksi yang boleh dipercayai kerana didakwa berada dalam keadaan tekanan dan tekanan mental yang teruk ketika siasatan dan tahanan reman selama 6 hari oleh SPRM. Peguam veteran itu berhujah bahawa terdapat petunjuk jelas bahawa Rafiq memberi keterangan terhadap Syed Saddiq bagi memuaskan hati pihak SPRM. Hisham menjelaskan bahawa semasa pemeriksaan balas oleh pasukan pembelaan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Rafiq bersetuju dengan kenyataan bahawa dia telah dipatahkan oleh SPRM sehingga agensi itu mendapat apa yang mereka mahukan. Terdapat bukti jelas bahawa SP13 telah dipatahkan semasa reman SPRM dan memuaskan hati SPRM dengan memberikan keterangan seperti yang dikehendaki oleh SPRM. Kata Hisham kepada panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Ahmad Zaidi Ibrahim. Rafiq merupakan saksi utama bagi 2 daripada 4 pertuduhan terhadap Syed Saddiq, iaitu pertuduhan pecah amanah CBT melibatkan RM1 juta dan pertuduhan salah guna harta melibatkan RM120,000. Pendengaran rayuan di hadapan panel hakim turut dianggotai oleh Azman Abdullah dan Norin Badarudin akan disambung esok. Pada 9 November 2023, Mahkamah Tinggi mensabitkan kesalahan terhadap Syed Saddiq atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan pengubahan wang haram dan menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun, denda 10 juta serta 2 sebatan. Bagaimanapun pelaksanaan hukuman tersebut ditangguhkan sementara menunggu keputusan rayuan Syed Saddiq di Mahkamah Rayuan. Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan Rafiq yang diamanahkan dengan dana RM1 juta daripada Armada Bersatu untuk melakukan pecah amanah CBT terhadap wang tersebut. Kesalahan itu didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB Kuala Lumpur Central, Jalan Stesen Central 2 pada 6 Mac 2020. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye.